Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Rawatul Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, para pejuang-pejuang kebenaran. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Syukur kita pada Allah SWT dipertemukan lagi kita pada malam yang penuh barakah ni dalam siri pengajian secara online, insya-Allah. Dalam pengajian yang bersandarkan kepada tauhid dan tasawuf, usul perbahasan ilmu kita bersandarkan tauhid dan tasawuf yang mengkaji tentang kehidupan. Kita nak memperhalusi kehidupan bersandarkan tauhid dan tasawuf, insya-Allah. Alhamdulillah, sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kepada yang dah bersiaran bersama dengan saya malam ni. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bagi yang baru mengikuti, selamat datang ke kelas pengajian online kita. Boleh rujuk balik kelas-kelas kita yang sebelum ini. Alhamdulillah, Allah izinkan pengajian ini bermula sejak dari PKP 1.0 itu hari. Alhamdulillah. Sehinggalah Allah izinkan bertahan, diteruskan sehingga ke hari ini. Masya Allah. Sudah beratus-ratus siri, dah beratus dah. Digabung-gabungkan, Alhamdulillah ada sahabat kita yang menyusun balik satu-satu link, copy paste, subhanallah. Untuk kemudahan kepada anda semua. InsyaAllah, ada juga nanti nak upload kat YouTube, nanti pun ada. Jadi bukannya sikit Allah ilhamkan, Allah berikan kita pengajian ni. Dan bagaimana kita hari ni seronok dapat duit, tuan-tuan. Percayalah, duit itu kita kena jaga dia. Tapi ilmu ni yang menjaga kita, patut kita lebih seronok daripada dapat duit. Tapi itulah cabaran dan ujian untuk kita. Nak rasa seronok dapat ilmu ni, kena hati yang benar-benar bersedia, lapang hati dia, bersih hati dia daripada segala perkara yang menghalang dia daripada merasakan kemanisan iman. Ilmu adalah amalan yang paling besar fadilat dia, ilmu. Menuntut ilmu besar fadilat dia. Malah barang siapa yang beriktikad kemudian berniat menjadi seorang penuntut ilmu, tuan-tuan, Nabi SAW jamin, bagi tahu Allah jamin rezeki dia. Subhanallah, satu jihad yang besar. Dan iblis sangat tidak suka, syaitan sangat tidak suka, Dajjal sangat tidak suka. Sebab tu banyak feedback yang saya jumpa ke belakang ini, dan sebelum-sebelum ini pun, yang terbaru ni pun saya jumpa, yang mana mempunyai latar belakang gangguan-gangguan, lalu dengan takdir Allah SWT, asbab pengajian ini berjaya melemahkan gangguan tersebut, dan banyak yang saya jumpa juga yang hampir sudah tiada gangguan, Alhamdulillah. Dan juga sebab itu pengajian ilmu ni penting, bukan saja menyelesaikan masalah-masalah yang secara
kehidupan, tetapi juga ruqyah tuan-tuan. Yang mana kalau kita faham ruqyah ni perlukan kelas khusus ruqyah, tapi rupanya dalam pengajian ni juga termasuk ruqyah sekali, dan diakui pula penruqyah tersebut menyarankan kepada yang mengikuti pengajian ni teruskan, jangan tinggal. Itu satu semangat jugalah untuk saya terus menyampaikan dakwah ni, dan juga kepada anda semua, kena teruslah semangat. Sebab Allah pilih duduk dalam cahaya ni. Ilmu ni cahaya. Duduk dalam cahaya, insya-Allah mudah-mudahan segala kegelapan yang membawa kepada kerosakan, kehancuran, kekeliruan itu berjaya dihindarkan. Alhamdulillah, bantu sebarkan dulu tuan-tuan, sebarkan insya-Allah. Dan kita akan mulakan seperti biasa pengajian kita pada malam ini insya-Allah dengan sama-sama membaca ayat suci Al-Quran dari surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, muka surat 537 insya-Allah. Jadi kepada yang dah bersiaran, sama-sama ambil Al-Quran, ambil tafsir, buka, duduk elok-elok insya-Allah. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Hadid, muka surat 537. Saya ulang lagi sekali keutamaan surah Al-Hadid ini. Diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah bahawa pada saat menjelang tidurnya, baginda Rasulullah SAW membaca Al-Musabbihat, iaitu surat-surat yang diawali dengan tasbih, dan bersabda di dalamnya, Nabi bersabda di dalamnya dapat ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat, iaitu firmannya wal awwal wal akhir, rawahu Ahmad, dan yang lainnya. Jadi dalam surah Al-Hadid ini terkandung satu ayat yang jika dibacanya itu kelebihannya lebih utama daripada 1000 ayat. Masya Allah. Dan lagi sekali saya selalu tekankan, untuk kita membaca nak menghabiskan 1000 ayat tuan-tuan, itu mengambil masa yang panjang. Kalau Al-Baqarah saya 280 lebih. Surah An-Nisa lagi, campur lagi, surah Ali Imran, 3 surah besar tuan-tuan. Barulah selesai 1000, itu pun berapa lama tempoh kita nak ambil. Tapi kalau kita cuba amalkan ni, insya-Allah setiap hari kita 1000 ayat. 1000 ayat kita cuba baca insya-Allah. Khair. Dan kita niatkan dengan bacaan ini, inna amalu biniat. Bermula amalan itu dengan niat. Kita niatkan daripada surah Al-Hadid ini, apa surah Al-Hadid ni maksudnya apa? Besi. Allah kuatkan hati kita. Musabbihat, bukan mutasyabihat. Nur Aini, musabbihat. Musabbihat, al-musabbihat. Tasbih, ayat tasbih. Dalam ayat ada tasbih. Musabbihat. Okey, baik. InsyaAllah sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا
وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, barakah daripada bacaan surah Al-Hadid pada ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan memberikan kita manfaat yang besar, terutamanya dengan makna daripada surah Al-Hadid tersebut. Mudah-mudahan menguatkan hati kita untuk terus berada di dalam ketaatan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita, sambungan daripada perbahasan kita yang semalam. Semalam kita bahas tentang apa? Kita berbahas tentang bagaimana jangan ada kekeliruan di dalam menentukan sangkaan. Dalam menentukan sangkaan. Khair. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Alhamdulillah. Sebelum saya sambung, saya nak kaitkan dengan surah Al-Hadid ni dulu ya. Surah Al-Hadid dan surah Al-Kahfi, tuan-tuan. Dia ada dalam surah ni. Dia sebut tentang surah ni, tuan. Al-Quran. Ini kalamullah. Dia syifa fi sudur. Syifa fi sudur. Lepas tu sebut pada Al-Quran itu Al-Furqan. Sebut tentang Al-Quran itu Huda. Sebut tentang Al-Quran itu Khuluqul Quran. Baik. Bila kita baca sesuatu ayat ni tuan-tuan dengan niat yang jelas. Sebagai contoh, surah Al-Hadid itu nak merujuk kepada kekuatan hati. Akan ada pertembungan. Tu bila baca ayat-ayat tertentu, ni kata bagi kita kalau niat betul kita nak kuat hati. Bila kita baca tuan, kalau hatinya ada masalah, dia akan menendang sebenarnya. Dia macam beratnya, ngantuknya, tak naklah, dia menendang. Walaupun baca dia tak faham lagi pun. Dia nak baca, nak baca. Belum lagi menghayati. Bila menghayati ni, lagilah dia betul-betul bertindak balas. Side effect dia. Sebab itu bagi siapa yang mengamalkan dalam konteks kehidupan ni, dia mengamalkan zikir-zikir tertentu sebagai contoh tasbih, contoh subhanallah. Kalau anda hayati dengan zikir itu dengan sebenarnya, dia akan memberikan satu kesan kepada diri. Sebab zikir ni dia akan pergi pada nafas. Nafas dia akan pergi pada darah. Darah akan pergi pada seluruh perjalanan sistem badan. Jelas? Alhamdulillah, saya okey. Cuma tiba pula ni. Tadi okey. Itu saya cakap tu. Bila kita
dalam konteks alhamdulillah, bila sebut tadi kan saya kata apa ni, bila baca, tujuan kenapa saya nak baca secara live. Pertama, bila suara yang Allah takdirkan keluar tu nanti, dia akan reflect kepada yang mendengar. Bila kata yang mendengar, bagi yang mungkin dia tak baca, dia mendengar. Dan saya buat secara terbuka dan masa ni akan untuk ruqyah. Okey? Jelas? Sebab tu apa-apa efek-efek yang berlaku di sekeliling, dia akan, sebab tu saya tekankan, okey. Setiap malam, setiap keadaan dia suasana berbeza. Dia bukan keadaan kondisi saya. Tapi biasanya dia memberi keadaan kondisi surrounding yang memberi signal. Itu susah saya nak explain lah benda tu. Kalau anda nak tahu, anda duduk kat tempat saya lah. Bahawa anda duduk tempat saya, bahawa anda tahulah. Sebab benda yang kadang tak boleh nak diterjemahkan dengan kata-kata, melainkan yang merasainya sajanya, mengetahuinya. Okey, jadi bila begitu, reflect dia datang lah. Reflect datang lah. Macam, kalau sebut tentang pernafasan, dia akan efek pada, sebab tu bila sebut tentang pernafasan ni, dia akan reflect kepada sistem nafas, lepas tu paru-paru, hidung. Sebab tu kalau masa kata, kalau lihat mana-mana ada gangguan ni tuan-tuan, dia akan tangkap dekat sistem pernafasan. Lepas tu dia macam tu. Kadang-kadang orang ada kata ganggu. Gangguan ni boleh datang ada keadaan lah. Gangguan yang datang disebabkan oleh penyakit, itu pun gangguan. Ataupun gangguan yang dibawa oleh benda gaib sehingga membawa pada penyakit. Apa boleh? Dua. Sebab tu kadang-kadang dia pergi pada doktor dulu. Bila pergi pada doktor, cek, tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa, tapi sesemua contoh, ataupun ni masih ada, maknanya ada sesuatu. Jadi carilah ikhtiar. Okey. Nah, bila baca Quran, nafas tak boleh panjang. Tapi kalau nyanyi, panjang boleh juga kan? Kalau nyanyi, tarik panjang. Kalau baca Quran, tengah. Betul tak? Bila baca Quran, jadi mengah. Okey. Dia kata, itu kaedah lah. Tapi kalau baca ni, dia bagi yang dah okey, insyaAllah lah. Bagi yang niat, sebab tu bila kita dalam beramal, dalam apa jual amalan, insyaAllah, apatah lagi melibatkan Al-Quran ni, tuan-tuan. Sebab tu orang kata, akhir zaman, Nabi kata, Mahfuz Madi, dan kita boleh melihat, ada kadang-kadang dia membaca tapi tidak sampai ke pembersihan. Dia dekat kerongkong je. Dekat kerongkong je. Okey. Panas Ustaz kejap. Tak apa. Jadi okey. Okey. Dah. Saya bagi tahu. Anda jangan bimbang kat dan saya. InsyaAllah. Okey. Kalau saya tak okey, saya datang tak buat live lah. Faham? Okey. Jadi yang menonton, betulkan niat. Ada kadang niat yang tak betul, mengganggu. Okey. Jadi gangguan. Baik. Betul Ustaz. Kadang-kadang saya macam Ustaz bila baca Quran. Okey. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Okey, baik. Jadi, bila kata tak ada kena-kena dengan minum, tak apa, it's okay. Saya bagi tahu, pendek cerita begini. Pendek cerita ni, saya baca. Kemudian tujuan nak bagi dengar, ruqyah. Ada sahabat kita yang mungkin mengalami masalah. Faham? Tu cerita dia. Kerana dengar dia tak tahu masalah dia apa. So, sensor tu sampai kat saya. Tu je saya nak bagi tahu. Jelas. Jadi beruntunglah sebab tu duduk dalam majlis ilmu. Duduk, kadang-kadang kita tak tahu kita ni apa penyakit. Ragu pun penyakit, was-was pun penyakit, kena saka pun penyakit, semua penyakit. Okey. Tu cerita dia. Habis baca dia, Zab. Sebab tu tujuan hadis ni, dia surah perang sebenarnya. Pedang. Okey.
Bukannya kata minum air panas ke apa. Saya nak bagi tu respon macam tu. Tadi mula okey. Tapi habis zap something. Macam tu. Sama juga. Sebab saya ni akan untuk meruqyah. Hmm. Mira Baizwani. Okey. Moga Allah rahmati puas keluarga, pemudahkan segala urusannya. Ha. Baik. Jadi mudah-mudahan mana-mana yang sedang mengalami ujian, apa-apa musibah, segalanya Allah angkat, Allah pemudahkan. Okey? Baik. Lepas tu baca surah Al-Hadid ni. Dia ada fadilat dia besar. Fadilat dia besar. Dia surah besi tau. Dia besi ni ada perang lah. Habis dia zap. Tengok. Okey. Dia bukan saja nafasnya dilatih, puan. Dia bukan sekadar baca Quran, dia bukan sekadar daripada pasal lepas. Dia bila melibatkan ruqyah, dia bukan macam tu. Kadang-kadang saya nak cerita bagaimana Allah takdirkan saya suatu ketika dahulu. Baca okey. Kena penyakit tuan-tuan. Sampai tak boleh baca. Sebab Al-Quran ni syifa. Dia hidup. Okey? Dia hidup. Jadi bagi siapa yang mengamalkan, saya nak kata tahu. Dia akan menghancurkan semua perkara-perkara yang ada. Lepas tu bila surah Al-Hadid ni surah pedang, surah besi. Bila besi ni anda baca saja, dia akan memberikan satu tindak balas. Sekarang ni tindak balas tu kena. Saya okey. Tengok nampak? Okey. Ni saya bagi live ni. Perjalanan ni, nampak? Boleh ke Ustaz kita baca ayat Quran mana-mana ayat pun yang untuk meruqyah diri? Boleh. Memang ayat Quran ni memang ruqyah. Bukan saja Quran. Kuliah kita ni ruqyah dah. Wajati Subari. Semua. Ini kata, bila kata dalil. Bila kata dalil. Orang kata dalil mana Ustaz baca melibatkan ayat Quran ni mana? Okey. Jelas daripada pengajian ini ada pihak yang sakit. Yang ni terutama pihak saka, jin, syaitan, dia sakit. Kalau kita tengok, biasa orang ruqyah baca ayat Quran, auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, baca, dia sakit. Ini saya bercakap sakit. Maknanya ada kalimah-kalimah yang datang daripada ayat Quran dan kita terjemahkan menjadi perbahasan kehidupan. Pun sakit juga. Tu jelas. Dia sakit. Nampak? Jadi, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Malah, kalau baca bismillah saja pun boleh menghancurkan seluruh perkara buruk dalam badan. Tapi tergantung pada keyakinan lah. Semalam ada yang saya baca tengok balik, ada yang tulis yakin dengan doa ke doa dengan yakin. Ini mungkin barulah. Itulah kita yakin pada Allah. Jadi bacalah dengan yakin. Contoh surah Al-Hadid tadi. Bacalah dengan yakin. Ini antara mukjizat yang Nabi SAW bagi kat kita tuan-tuan. Mukjizat yang kalau kita tengok, yang mana kalau mukjizat pada Nabi, kalau habislah. Tapi ini tinggal. Okey. Mana suruh saya minum tadi. Betul nak kena tahu situasi. Nampak? Hilang dah. Sebab tu kena fokus, tuan-tuan. Benda ni dia boleh pergi macam tu dia. Anda mungkin tak nampak dalam satu skop yang lebih luas. Macam contoh kat belakang ni, angkasa kan. Angkasa lepas, angkasa raya ni, luasnya. Begitulah hidup kita ni. Itulah penyakit bau. Hilang. Semua. Tak ada dah. Nak makan apa ni? Ingat nak ambil panas ke apa ke? Lain nak kalau memang tiba. Itu pun kan ada tiba sakit. Ada. Kena maksudnya, kita kena ambil dalam dua-dua angle lah. Sihat dan sembuh. Ni. Sebab tu tadi saya mulakan tadi mukadimah. Habis tadi saya terus cakap. Surah Al-Hadid ni yang akan saya sebut.
Sebab ada yang akan baca, yang akan memberi efek. Ataupun tak nak baca pun, tiba-tiba dia malas. Maknanya apa? Jadi bacalah. Saya nak suruh. Biarpun apa-apa efek pun yang akan berlaku nanti, teruskan. Dia panggil apa? Tindak balas, side effect. Percayalah side effect itu tidak akan merosakkan. Side effect itu malah menguatkan. Walaupun anda mengacau-kacau apa ke ustaz apa ni, ustaz apa ni kata-kata naik balik ni, tak apa, biarkan. Biarkan dia keluar. Okey. Kita kena faham kenapa ustaz. Tahu tak apa, bukan tiba saya ceramah dengan saya sakit. Itu lain. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Khair, alhamdulillah. Jadi baik, kita sesama perhalusi perbahasan kita pada malam ni. Baik. Pertama saya nak sentuh tentang semalam berbicara soal sangkaan. Akhir zaman ni tuan-tuan, banyak perbincangan yang bersandarkan sangkaan ini akan menjadi perkara yang diutamakan. Hati-hati. Bermaksud semalam kita dah sentuh dan surah Al-An'am. Allah bagi tahu jangan ikut sangkaan. Okey, jadi akhir zaman ni jangan ikut sangkaan tuan-tuan. Okey, rujuklah surah Al-An'am, jangan ikut sangkaan. Okey. Bila jangan ikut sangkaan, sebab sangkaan ni bersandarkan apa? Bagi yang baru dan yang sudah mengikuti pengajian, kita buat murajaah. Okey. Sangkaan ni pertama dia akan bersandarkan kepada keadaan. Yang kedua dia akan bersandarkan kepada kebendaan. Baik, keadaan dan kebendaan ni sukar untuk dijadikan hujah sebab keadaan sentiasa berubah, kebendaan sentiasa berubah. Malah keadaan kebendaan ini adalah akan memberikan poin ataupun sandaran kepada sangkaan. Keadaan, kebendaan. Dan kedua-dua perkara ini adalah tunggangan kepada perasaan. Perasaan. Atau dipanggil lumrah. Contoh. Saya ambil contoh. Satu, keadaan susah. Kebendaan, tak ada duit. Okey. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia atas muka bumi ini, cuba rujuk dalam surah Al-An'am 116. Apa yang dia akan bagi nasihat ketika susah dan tak ada duit? Apa sangkaan dia? Apa yang dia nampak dengan susah ni? Dia akan cakap susah ni melarat. Tak ada duit, mati. Biasa tak dengar perkataan. Susah je melarat. Habislah. Tak ada duit, matilah. Ini sangkaan ni. Apa saranan dia? Apa nasihat dia susah dan tak ada duit? Dia kata susah, sangkaan dia kau kena senang. Baru kau boleh melarat, baru kau boleh nikmat. Kau kena ada duit, baru kau boleh hidup. Kau kena ada duit, baru boleh kau hidup. Inilah nasihat sangkaan. Lalu nyanyilah. Kusangkakan senang berpanjangan. Bukan senang lah Ustaz, hujan. Saya ubah lirik tu. Namun kesusahan menanti di depan. Kusangkakan susah berpanjangan. Namun kesenangan datang tanpa permintaan. Ini pun senang. Tak ada siapa tahu bila dia akan senang.
tiada siapa jangka bila dia akan susah. Tak ada siapa tahu bila dia akan senang. Tuan-tuan, pergilah interview jutawan. Biasalah, orang duit, orang senang. Orang duit dikaitkan dengan senang. Senang je dengan duit. Okey? Tak apalah, kita raikan. Tapi itu sangkaan ya. Belum tentu duit tu senang. Silap lagi bulan duit tu susah. Itu sangkaan ni benda yang akhir zaman ni tuan-tuan, jangan tertipu dengan dua perkara, keadaan dan kebenaran ni. Okay, tanya orang yang berduit tu, yang Elias jutawan ni, sehingga dia boleh cakap tak tentu arah tu. Tanya dia, bila hari pertama dia jadi jutawan? Bila hari pertama dia jadi jutawan? Tolong bagi tahu. Tuan-tuan, ini perbincangan kehidupan. Anda jangan duk sibuk, duk ngaji, duk baca, duk beramal, beratib. Beratib, subhanallah. Betul, saya tak nafikan. Tapi kalau kefahaman benda ni, anda tidak kuasai, hidup amalan anda hancur. Tuan-tuan, ni fahaman ni dia akan melibatkan apa? Fahaman mengganggu apa? Mengganggu iman. Itulah datangnya ajaran sihak tu. Mengarut jadi ajaran sesat, melarat, merapu. Fahaman lah tuan-tuan. Sampai ke tahap itulah. Tapi kalau ini boleh menyesatkan tidak kalau anda tak faham ni? Sama lah tuan-tuan. Anda beramal, nampak macam mengaji. Nampak macam list kuliah malam mambak. Siap boleh pilih-pilih ustaz mana. Tapi kalau saya suruh explain susah senang pun kelang kabut lagi. Susah tu apa, senang tu apa? Kamu susah nak cari apa? Nak cari senang lah. Yelah ustaz, saya nak senang lah ustaz. Mudah-mudahan dengan amalan ni menyenangkan saya. Nampak dah lah amalan. Dia jual amalan untuk senang pula tu. Nampak? Anda beramal lah. Lepas tu kelah-kelah macam ni, anda jangan pandang rendah, pandang remeh. Ini kena Allah bantu boleh mengaji online macam ni. Kalau tak, minta maaf. Cari, merangkaklah cari. Kalau jumpa. Kalau tak jumpa, sampai ke sudah. Asyik kena tipu je dengan pahaman susah senang. Asyik kena tipu dengan sangkaan. Tuan-tuan, antara poin penting saya sentuh malam ni adalah, bila kita perbetulkan sangkaan kita ni, kita kena meletakkan kebenaran. Sangkaan versus kebenaran. Kebenarannya adalah bila kita ni orang beriman tuan-tuan dan orang Islam, sepatutnya anda kena melihat diri kita ini mahal. Mahal. Dan berada di tempat yang tinggi. Hari ini, akhir zaman, kita orang iman, orang beriman malah takut nak mengaku beriman. Malah Islam jauh sekali nak kata sampai kata tak solat. Walaupun dah bagi tu statement tu tak betul. Tak apalah, tapi dah terlajak perahu, siapa suruh cakap. Lain kali jangan cakap main-main. Tapi rasa murah tuan-tuan. Betul tak? Kita rasa murah. Sebab apa? Kita rasa diri kita murah. Sebab apa? Sebab kita tak ada duit. Kita tak pernah rasa mahal dengan iman kita. Kita tak pernah rasa mahal dengan Islam kita. Kita tak pernah rasa tinggi dengan dua perkara ini tuan-tuan. Malah kita pula yang merendahkan. Kita pula menjadi penyumbang kepada Islam itu dipandang hina. Iman itu tiada nilainya. Sebab apa? Sebab sangkaan kita meletakkan senang, susah, tak ada duit, kehidupan, itulah yang benar. Kita menganut agama Islam, mengucap dua kalimah syahadah, nak gembira dengan syahadah itu tuan-tuan, tak tahu. Tak tahu nak gembira dengan syahadah macam mana. Nak gembira tak tahu sebab susah sangat rasa hidup ni. Susah ustaz. Tak tahu nak rasa semangat. Tak tahulah ustaz. Tuan-tuan, sedang jemaah yang memerlukan Allah SWT. Wala tahinu wala tahzanu, kata Allah.
Surah Al-A'raf, silap saya. Sekejap saya cari. Surah Al-A'raf. Wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu rasa resah, jangan kamu rasa lemah. Wala tahinu wala tahzanu. Allahumma salli ala. Ya. Surah Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'lau. Jangan kamu rasa lemah. Jangan kamu rasa sedih. Wala tahinu, lemah. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa antumul a'lau. Dan kamu adalah orang yang tinggi. In kuntum mu'minin. Jika kamu orang beriman. Rujuk surah Ali Imran Surah Ali Imran. Tengok tuan-tuan. Ini kerja nak murahkan orang je. Kadang kita ni dah berpegang dengan agama tapi rasa murah dengan agama sendiri. Jangan kamu bersikap lemah. Jangan lemah, Allah kata. Dan jangan pula kamu bersedih. Waktu ini tentang bagaimana dalam perang Uhud, tuan-tuan. Kalah sekejap. Dah kalah, Allah kata jangan rasa lemah. Wala tahinu wala tahzanu. Padahal kamulah orang yang paling tinggi. Kamulah orang yang paling tinggi. Wa antumul a'laun. In kuntum mu'minin. Jika kamu beriman. Okay. Jika kamu beriman. Tapi Ustaz, saya ini saya banyak dosa. Ustaz, saya tak beramal. Itu tolak tepi. Itu ke tepi dulu. Dan kamu tidak boleh rasa pula bila banyak amal kamu mahal. Kita mahal, kita tinggi bukan sebab amal kamu banyak. Okay. Mahal kita, tinggi kita, saya ulang lagi sekali, bukan sebab amal banyak. Mahal kita, tinggi kita sebab iman. Islam. Itulah yang mahal dan tinggi. Dan kita menumpang ketinggian. Ketinggian dan kemahalan, apa bahasa dah? Ketinggian dan kehebatan Islam itu. Walaupun kita ni buruk, walaupun kita ni tak ada amal, walaupun kita ni teruk. Contoh, kita ni kata orang miskin. Katalah saya orang miskin, masuk rumah mahal. Malah saya kena rasa mahal. Sebab saya berada di rumahnya mahal. Walaupun saya tak ada duit. Samalah kita. Maknanya akhir zaman ni tuan-tuan. Persiapan yang kita kena buat. Kita kena mahalkan balik. Kita kena duduk balik. Kita kena rasa benda ni tuan-tuan. Tapi malangnya kita. Sebab tu kita kena perhalusi. Perhalusi kehidupan kita ini kerana apa? Kerana halusnya fitnah itu. Fitnah kehidupan. Perhalusi kehidupan. Kerana halusnya fitnah kehidupan. Halusnya kehidupan kerana dalam kehidupan ni tuan-tuan, saya cakap terang lah. Kadang-kadang kita nak belajar agama tuan-tuan. Ini lagi sekali, saya pernah sentuh tajuk ni. Saya ulang lagi sekali tajuk ni. Pada malamnya penuh barakah ni. Saya nak tanya, dalam kos pendidikan. Dalam pendidikan tuan-tuan, saya pernah share
Antara the toughest course in the world. Dia ada, kalau ikutkan critical course, ada 4. Dia ada yang course yang critical. Doktor, arkitek, accountant, and lawyer. Tapi kalau tengok the Oxford punya buat kajian, nombor 1 course yang paling susah, arkitek. Saya nak tanya, dalam kedudukan ilmu pendidikan dalam konteks arkitek, doktor, lawyer ni, yang mana nampak mahal? Kadang-kadang dia dah 30 juzuk. Dah 30 juzuk pun tak rasa mahal lagi, sehinggalah dia menjadi seorang yang profesional. Baru dia rasa macam, baru betul. Baru nak mahal. Oh, nak kena ada dunia pun nampak mahal. Ya, kalau tidak kita tak ada apa-apa. Kita, tuan-tuan, ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Dan kita kena keluar daripada fitnah ini halusnya. Sebab susah, senang ditakrifkan kepada kehidupan. Halus dia mengatakan susah dan senang. Itu bukan letak kepada agama kamu katanya. Kamu orang agama ni, tak payahlah, tak menjamin kamu senang lah. Jadi kamu tak boleh jadi agama sangat. Kamu kena keluar daripada agama tu sikit. Tak banyak pun sikit lah katanya. Dalam sikit yang tak keluar tu, dia kacau akidah. Kamu solat macam biasa, tak apa. Baca Quran macam biasa katanya. Tak apa. Dengar ceramah macam biasa. Amalkan apa amalan macam biasa yang Ustaz bagi tu. Tapi cuba keluarkan sikit fahaman kamu, bahawa kamu tidak boleh senang dengan agama. Dia cakap macam tu. Kamu tidak boleh senang dengan agama. Tengok orang agama. Orang agama pun ambil kesempatan. Dia pun tak boleh hidup dengan agama. Nampak? Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Halus je. Sebut agama, tak ada kehidupan. Agama, tak ada kehidupan. Kalau nak ada kehidupan, kena ada dunia juga. Baru boleh you ada life. Patutnya, dunia ni, you tak ada kehidupan. You kena ada agama juga. Sepatutnya. Tak cukup dengan kerja je. Ini terbalik. Tak cukup dengan solat je. Kamu kena kerja juga. Tak cukup dengan berzikir je. Kamu kena cari duit juga. Tak cukup dengan agama saja. Tak cukup dengan sebab Allah saja. Tuan-tuan, ni kepahaman yang sedang menular. Tak cukup dengan solat je. Allahu Akbar. Patutnya tak cukup dengan kerja je. Kamu kena solat. Tak cukup dengan dunia saja. Kamu kena ada agama. Sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni siapa yang merendahkan agama sendiri kalau tidak kita? Kita kena melihat. Dengan agamalah kita mendapat kesenangan. Bukan ambil kesenangan dengan agama. Bukan mempergunakan agama untuk kesenangan. Itu lain. Tuan-tuan kena nampakkan agama ni mahal. Sehingga agama itu memberikan kesenangan dalam hidup. Dengan dapat rezeki yang berkat. Dengan masa yang berkat. Dengan duit yang berkat. Sehingga anda jadi senang kerana agama. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Tapi sangkaan ini yang menular masuk dalam hidup kita. Malah kadang-kadang sebut tentang agama, salah tanya orang. Bila sebut tentang agama,
Yelah, saya ni orang agama je. Awak arkitek, saya mengajar masjid je. Saya sangat bersyukur tuan-tuan. Allah perjalankan saya daripada sekolah agama, ambil sains, kemudian saya sambung arkitek, kemudian saya kembali ataupun melengkapkan dengan agama. Barulah kita tak rasa, baru kita nampak, oh hebatnya agama. Ini tak kerana pada agama ending dengan dunia. Lepas tu hebatnya dunia. Akhirnya, di mana anak-anak itu nak bangga dengan agama? Mencari kita hari ini, akhir zaman ni tuan-tuan, kita kena mahalkan balik nilai agama kita. Dengan cara macam mana? Kita akan bincangkan nanti detail kemuliaan. Besok, insya-Allah lusa. Besok kita ada kuliah dengan sekolah Asyakirin ya. Kita raikan besok di page beliau. Sebab itu bila saya sendiri, saya ambil kos architecture tuan-tuan. Tuan-tuan, biasa masuk saya, bila saya letak agama, dia jadi hebat. Luar biasa tuan-tuan. Sehingga dunia ni dibongkar habis-habisan. Saya tak tahu nak explain macam mana. Saya jumpa dengan Timbalan Pendidikan JAIS. Tempat yang menggantikan tempat guru saya dulu, pengetua saya dulu. Syaikhul Fadilah Ustaz Ustama Abu Latif. Timbalan pengarah JAIS yang baru tu, saya lupa nama dia. Bab baru kan? Saya pergi jumpa. Beberapa tahun yang lepas lah. Ketika saya bagi tahu, saya bawa lah modul saya tu. Modul soft tu saya bawa, saya persembahkan kepada beliau. Kemudian dia tengok, dia belik. Hantar Samtas. Samtas. Oh ni orang Samtas ni. Keluaran Samtas. Alhamdulillah. Kemudian hantar sambung mana? Anak sambung, ingat anak sambung Mesir ke, Jordan ke, Yaman ke. Lepas anak sambung arkitek. Arkitek kena. Satu-satunya budak sekolah agama tercampak dekat arkitektur. Tapi memang betul tuan-tuan. Waktu saya interview, waktu UiTM tu saya kena interview. Antara kos yang nak masuk kena ada interview. Kena ada ujian lisan, ujian melukis. Waktu tu ditanya kenapa nak jadi arkitek. Dan dia kata awak bukan sekolah agama, awak tak ada background arkitek. Awak tak ada background, yang lain semua budak sekolah teknik. Sekolah teknik. Biasalah sekolah teknik. Nama dulu sekolah teknik. Rupanya Allah nak jumpakan saya dengan guru yang mulia Raja Azman. Itu perjalanan. Daripada balik tadi, Ustaz Syaikhul Fadilah Timbalan Pengarah Pendidikan JAIS dia kata apa? Entah ni, nampak combination tuan-tuan, bahawa dunia ni tak lengkap. Dia agama ni yang melengkapkan dunia tu, agama tadi pada sekolah agama, ambil dunia, kemudian dia lengkapkan balik dengan agama, maka dunia tadi, bidang tu, dia kata, you boleh tengok balik agama ni dengan struktur arkitek dia. Ya Ustaz, Alhamdulillah, saya boleh susun balik benda-benda yang mana tu. Walaupun saya tak further dalam bidang tu, tapi Alhamdulillah saya dapat balik. Saya susun balik, saya master plankan balik, saya mappingkan balik, saya reconstruct balik, saya susun satu-satu. Cakap, Masya Allah, cakap, bagus. Sebab tu boleh nampak. Dan waktu itu, saya nampak kehebatan agama. Dan di saat dunia itu sudah berada di tangan, maksudnya, boleh nak further buat AR, kemudian master AR semua, tapi saya tak tahu. Saya nak mendalami agama. Sebab dalam itu juga guru saya suruh. Engkau, dia kata engkau menguasai manusia, kau akan menguasai semua. Sebab dalam kos arkitektur itu, ada berbicara soal self-esteem. Self-esteem, Abraham Maslow, dia kajilah tentang, sebab tu saya tahu tentang psikologi, the pyramid yang atas tu, the self-esteem, semua ada Abraham Maslow punya teori semua. Dia kata apa, guru saya cakap, engkau buat bangunan ni bukan untuk binatang, untuk orang. Orang ni ada sifat dia. Kau kena kaji orang. Bila saya cakap kaji orang, ini mengenal diri katanya. Dia katanya. Itulah yang guru saya cakap, kau tengok bangunan sampai nampak pencipta. Start tu yang saya, ini tak boleh jadi. Itu yang saya fokus.
Bukan kata patah balik, meneruskan perjalanan yang seterusnya kepada tangga pembincangan agama yang lebih meluas. Tuan-tuan, anak jemaah Azmi, ini satu geng ni. Cik Raja, Allah Akbar. Jumpa lagi, salam kat Cik Raja. Why? Betul tak Cik Mak Azmi? Why? Ni dia, Sufi Architecture. Why? Dia duduk dia, and why? Memang dia kerabat Raja Perak tu. Masya Allah. Dan di situ perjalanan, bukan kata dah menangis dunia, tak dapat, tak berjaya, tak diterima masuk, baru cari agama, tuan-tuan. Minta maaf cakap, no way, bukan. Jangan cari agama dah sebab tak dapat dunia baru cari agama. Jangan jadikan agama ni secondary. Jangan sebab tak dapat diterima masuk arkitek, tak dapat terima masuk lawyer, accountant, doktor, baru cari agama. Banyak cantik, minta maaf cakap macam tu. Kita dah terdapat, ya Ustaz, itu susah nak masuk kos-kos macam tu. Tinggi. Payah kos-kos tu. Tapi agama ni yang senang sikit. Agama yang senang sikit. Allahu Akbar. Ya, FSPU. Ramai pula FSPU ni. Ni Liana Azhar. FSPU. Cik Alam Perak, Botol, Siskandar. Cik Tajur Rosli, Cik Razali tu, orang tablik, guru arkitek juga. Pakai songkok janggut. Superbike tu, antara terinspirasi dengan beliau jugalah. Masuk itu pagar, ada 3 biji motor. Masuk. Turun-turun tuan-tuan, pakai seteng. Pakai kuta. Turun pakai songkok, pakai full face jalan. Dia cakap, entah sekolah agama kan? Kata. Ya Cik Lee pagi Cik Lee. Macam tu. Kita kena ada tarbiah kata. Tuan, pakai CBR 1000. Waktu tu dia dah bakal lain lah. Kita pun tengok, bukan kata cari agama sebab tak dapat dunia. Kita nak dapat dunia tuan-tuan. Aku kena ada agama. Barulah dapat dunia tuan-tuan. Kalau tidak, minta maaf. Hai, bye-bye. Dunia tinggalkan anda. Aku kena dapat dunia ni, tapi kena ada agama. Kalau tak ada agama ni, tak ada dunia. Macam tu. Macam tu patutnya. Ya. Jadi sedang yang mulakan Allah Ta'ala. Sebab itunya malam ni yang menuntun insyaAllah. Pertama, jangan anda rasa down, jangan anda rasa lemah, jangan anda rasa macam dah tak ada pilihan bahawa anda cari agama. No. Sekarang ni anda kena nampakkan inilah pilihan aku yang terbaik. Tentu kena ubah macam tu. Sangkaan, jadikan dia kebenaran. Dunia aku tak lengkap tanpa agama. Dia kena macam tu tuan-tuan. Cakap kat anak-anak, cakap kat keluarga, cakap dekat sahabat-sahabat. Kita sempurna sebab agama. Kita dapat keuntungan sebab agama. Kita hari ni dapat ketinggian kemudian sebab agama. Diploma yang beli Ustaz. Manjung. Ini orang lama. Orang manjung. Ini orang lama. Orang ramai juga si Iskandar. Okeylah. ITM. Saya first batch si Iskandar. Cik Mio. Cik. Sama tuan-tuan Cik Raja, Cik Mio ni, ni guru tasawuf ni. Yang main-main. Cik Mio lagi dahsyat. Ni orang macam tu. Mereka tak dipanggil ustaz tuan-tuan. Tapi pengetahuan mereka tentang agama, subhanallah, hebat. Sebab apa panggil ustaz? Sebab lainnya ke situ. Dia datang tuan masuk bawa pen satu. Ngajar structure. Math structure. Math structure. Bukan macam math biasa. Very humble. Datang. Sebab apa guru hebat? Sampai orang panggil dia technician. Pelajar-pelajar baru masuk waktu tu. Siap kena suruh. Encik. Ni lampu rosak. Itu penjarah tau. Ni lampu rosak dia pun dah. Ya. Nanti saya betulkan ya. Katanya. Rupanya duduk depan. Penjarah. Datang. Rambut datang. Masya Allah. Tapi pengetahuan tentang diri ni. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ngam tu dia tahu saya budak seorang agama. Tu dia cucuk. Dia bakar lain tu. Dia pandai mencongkil benda tu. Dia tak nak agama saya tenggelam balik kat situ. Ini yang bahaya tuan-tuan.
Ramai saya jumpa sahabat-sahabat yang ubah bidang. Dia bukan ubah bidang sebenarnya. Sepatutnya dalam pendidikan ni memang doktor mesti background agama, arkitek mesti background agama, accountant mesti background agama, lawyer mesti background agama. Sekiranya tidak ada background agama, itu jadi nipu. Sepatutnya bidang agama ni bidang compulsory. Kemudian cabangkan kepada bidang-bidang kos tertentu. Kemudian habis pada tu dia tidak boleh fokus kepada itu je. Dia kena sempurnakan arkitek itu dengan agama. Sama ada you jadi arkitek praktis ataupun you mesti jadi arkitek tapi dalam bidang berbeza. Habis doktor, you kena sempurnakan agama you balik. Macam saya alhamdulillah Allah bantu. Sebab ada guru-guru yang menampak. Nampak sebab saya di situ budak seorang agama. Dia nampak ni kena polish, dia polish saya. Sehinggalah tuan-tuan, waktu itu saya di transit ke Shah Alam. Ini satu lagi yang Allah ajar, saya ingat sampai sekarang. Namanya Madam Ong, tuan. Madam Ong ni ngajar bab arkitek lah. Dia dalam bidding by law. Waktu tu saya terlambat datang kelas. Tahu tuan-tuan dia cakap apa? Dia cakap, Farid, you bukan budak agama ke? Apa pasal you lambat datang? Tuan-tuan, saya tak tunjuk pun yang kita ni budak seorang agama. Bayangkan, dia boleh cakap, you bukan budak agama ke? Apa pasal you lambat datang? Saya cakap, Masya Allah. Jadi agama tu tak boleh nak ditutup, tuan. Akhirnya, fokus. Kita pun, okey. Daripada situ, kita tak boleh lari. Kadang-kadang ada orang cuma nak lari. Legend. Legend, Madam Ong kan. Kita tak boleh nak lari. Kadang-kadang ada orang cuba nak lari, malu nak ngaku budak seorang malu. Kadang-kadang dia tak nak, rasa mahal. Dia rasa malu. Sebab apa? Dia macam tak bawa agama. Tuan-tuan, kita tak boleh. Bila ada, kita kena mempertahankan agama kita. Begitu. Tak boleh. Jadi, nak tak nak, kita kena perjuangkan perkara itu. Sebab tu akhir zaman ni, tuan-tuan, bukan sebab kita tak ada fasiliti yang banyak. Bukan sebab kita tidak mendapat pertolongan Allah. Tapi kita yang melihat sudut pandang yang berbeza pada agama kita sendiri. Jadi berbalik kepada perbahasan kita tadi, ni sangkaan kita tadi, yang mana memang jangan ikutkan keadaan. Kalau kita sekarang tengah susah, tuan-tuan, kita diuji sekarang ni. Bagi yang mungkin sedang diuji COVID satu dan diuji susah satu. Jangan anda terperangkap dengan keadaan itu. Anda kena melihat keadaan dengan iman. Contoh susah, kena nampak Allah. Susah tidak bagi mudarat. Susah itu hanya susah. Tapi mudarat tiada pada susah. Ini nanti kita bincang. Saya dah bincang dah bab ni. Anda pun ada yang dah mengikuti, mungkin dah faham. Tapi ini persiapan kita akhir zaman. Tuan-tuan, kita kena melihat dengan agama. Susah kena lihat dengan agama. Susah tiada mudarat. Jangan letak mudarat pada susah. Susah untuk kita. Kita terima susah. Ya. Allah jadikan susah untuk aku. Allah jadikan COVID untuk aku. Tapi aku bukan untuk susah. Aku bukan untuk COVID. Aku untuk Allah. Aku kena counter kesusahan ini. Macam mana nak counter kesusahan itu? Tu dia. Apa yang Allah suruh buat ketika susah? Jangan ikut susah. Kalau ikut susah, kita mengut, kita lemah, kita nampak diri kita tak ada apa-apa, kita nothing, kita itu, kita ini. Kita kata habislah aku. Apa kata tadi? Habislah aku. Melaratlah aku. Jangan ikutkan keadaan susah itu. Biarkan susah dengan susah, kita dengan Allah. Aku takkan melarat kerana susah ni. Aku takkan mudarat kerana susah ni. Kerana mudarat bukan pada susah, mudarat itu pada Allah. Ini cara husnuzannya. Lalu kita pun mengatakan begini, Ya Rabb, tiada ada mudarat pada susah. Mudarat hanya ada pada Allah. Itu cara dia. Tiada ada mudarat pada susah. Mudarat hanya ada pada Allah. Bila logik senang, tiada ada manfaat pada senang. Manfaat hanya pada Allah. Lalu tidaklah aku mempertahankan kesenangan. Yang aku nak mempertahankan ialah manfaat aku ketika senang. Lalu manfaatkan diri ketika senang. Allah bagi kita senang harta, manfaatkan harta. Allah bagi senang masa, manfaatkan masa. Allah bagi kita senang tenaga, manfaatkan tenaga. Barulah Allah turunkan manfaatnya. Di saat senang, kita manfaatkan kesenangan. Kena nak dicari manfaat, bukan senang.
Sebab dalam senang, kalau Allah tak bagi manfaat, maka senang itu akan jadi mudarat. Berapa ramai orang yang dah menjadi senang, kemudian dia menjadi susah kembali. Kenapa? Kerana mudarat ada pada senang itu. Allah bagi mudarat pada senang. Sebab dia lupa diri. Dia lupa. Tuan-tuan, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi kita kena nampakkan. Dengan agama, kita akan mengatasi kesusahan. Dengan agama, kita akan melengkapkan dunia kita. Akhir zaman, tuan-tuan, kita kena mengangkat kembali martabat agama. Dengan diri kita ni, melihat kembali apakah fungsi dan peranan agama dalam hidup kita. Ini baru kita boleh bangkit. Kalau anda masih nampak dunia yang boleh membantu anda, nothing. Tak gunalah. Malah anda perdagangkan amalan untuk dunia lah. Sebab kena dunia juga. Apa guna kita ceramah, kita ngaji untuk apa kalau nampak dunia juga dunia juga. Macam mana anda nak structure, nak bina balik dunia itu? Kalau dunia dengan dunia, hancur dengan hancur, binasa dengan binasa. Dunia bersifat binasa. Anda nak bina dengan binasa? Sebab itu binasa. Binalah dunia dengan yang kekal. Apa yang kekal? Akhirat. Bina akhirat. Bina dunia dengan bahan binaan akhirat. Oh betul. Bina. Aku nak bina dunia aku ni dengan bahan binaan akhirat. Sekiranya anda berjaya membina dunia dengan bahan binaan akhirat, dunia anda akan kekal. Seperti mana Allah Ta'ala mengekalkan Kaabah sampai sekarang. Berbagai-bagai cubaan untuk menghancurkan Kaabah terpelihara sampai sekarang. Kerana apa? Dibina dengan akhirat. Kita lihat Masjid Quba dibina dengan akhirat. Kita lihat tamadun-tamadun besar yang hebat berdiri gagah di atas muka bumi Allah kerana dibina dengan akhirat. Apa maksud dibina dengan akhirat? Melihat agama itu teras kepada kejayaan. Tengok iman. Tadi bina. Yang ini kita bincang lain. Dia bina ada step-step dia. InsyaAllah. Jadi cukup kita betulkan sangkaan kita. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Itu cara dia tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan kita berhadapan dengan kemelut yang berlaku hari ini, maka janganlah kita terperangkap dengan keadaan yang sementara ni. Contoh kalau uji susah ni sementara. Sementara. Dia sementara, jangan leka dengan sementara ni. Anda kena buat projek pembinaan lebuh raya ke syurga. The construction mesti berterusan tuan-tuan. Jangan berhenti. Walaupun keadaan itu seakan-akan tidak memihak kepada anda. Teruskan. InsyaAllah kita bertemu pada esok malam pengajian dengan Hafizah Syakirin lusa, dan saya cuba untuk wujudkan kelas waktu duha sepanjang PKP 3.0 ini. Mungkin bermula lusa kot, nanti saya akan keluarkan hebahan insyaAllah. Terima kasih banyak. Saya doakan semua yang menonton malam ni, yang sedang berada dalam kesusahan, tiada ada mudarat pada susahnya anda sedang lalui, kerana mudarat hanya pada Allah. Dengan manfaat yang ada pada Allah, menurunkan segalanya pada anda, maka menyebabkan susah tidak memberi mudarat kepada hidup kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, barang siapa yang sedang sakit, begitu juga Allah tidak berikan mudarat melalui sakit, sehingga Allah berikan jalan penawar bagi setiap kesakitan di saat Allah angkat mudarat kepada sakit itu. InsyaAllah. Ujian tetap berlaku, mencari penawar tetap berlaku, ikhtiar tetap berlaku, tetapi di saat Allah angkat mudarat, kita tidak melarat. Kita tidak rosak kerana kesakitan, kita tidak rosak kerana kesusahan tadi, maka bila mudarat itu tiada, maka anda boleh fokus kepada ikhtiar yang sempurna. Anda tenang fikiran, kita mudah untuk memikirkan cara bagaimana aku nak keluar daripada kesusahan ini. Itu bila mudarat tak ada. Tapi kalau mudarat ada, fikiran serabut, hati pun serabut, susah jadi melarat. Mudarat bukan sebab susah tadi, kerana fikiran serabut, hati serabut, anda tak fokus, anda tidak ada kekuatan untuk bangkit daripada kesusahan itu. Jadi teruskan dalam pengajian ini, mudah-mudahan sikit sebanyak membantu dengan kaedah untuk keluar daripada keadaan yang
sedang berlaku ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, insyaAllah. Mohon ampun, maaf atas segala kekurangan, kata-kata atau kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.